Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-musamma bihidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Ketiga, baqaun. Artinya arti baqaun, kekal. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita masuk sifat yang ketiga, yakni ketiga ni fi tartibi dzikri, pada tertib menyebutkan sahaja. Adapun fil nafsil amri, ataupun kita kata pada realiti yang sebenar, gitu. Pada hak Allah Ta'ala tu semuanya qadim azali belaka, yakni tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Semua sifat-sifat Tuhan yang bahasa wujudiyah boleh dikatakan qadim dan azali. Yang bahasa subutiyah boleh kita kata azali sahaja. Maka ketiga daripada 20 sifat yang wajib diketahui oleh mukallaf dengan secara satu persatu. Wajib di atas mukallaf ma'rifah, mengetahui
hukum sifat tersebut dengan jalan tafsili satu persatu beserta dengan dalil supaya terkeluar daripada hukum muqallid, iaitu muqallid artinya orang yang mengikut orang lain tanpa mengetahui dalil, mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin, mengikut ajaran orang lain dari kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Maka orang yang muqallid, orang yang pok turut orang lain, iman dia tu diperselisih pendapat oleh ulama. Kalau muqallid tu tidak yakin, artinya pegangan dia tu masih di tahap syak, zan dan waham, itu ijma' ulama muqallid seperti itu kafir, kufur orang itu, karena dia tidak yakin, tidak jazam. Tetapi kalau muqallid tu jazam, yakin, putus, tetapi dia tidak tahu dalil. Contoh seperti orang tanya, apa kamu nak pegang, apa kamu nak hukum dalam hati kamu tentang kewujudan Allah? Allah ada tu, apa kamu nak i'tiqad? Maknanya ayat kata mesti Allah Ta'ala ada. Tidak ada Allah tu tentu tidak. Betul lah tu dia jawab tu. Kemudian bila tanya mana, mu tahu di mana dalilnya? Tuhan itu mesti ada, tidak ada Tuhan tentu tidak. Lalu dijawab, Tok Guru mengajar gitu belaka ya. Itu ni. Tok Guru cerita Tuhan ada belaka, mu tanya dalil pasal apa? Maka orang ni dikatakan muqallid. Pegangan mu'taqadat dia, pegangan dia tadi tu tidak hasil daripada dalil. Lepas tu hasil daripada siapa? Mulut Tok Guru. Maka diperselisih pendapat oleh ulama, apakah iman dia tu sah ataupun tidak, akidah dia tu sahihah ataupun tidak sahihah. Qaul yang marjuh, qaul yang lemah kata akidah muqallid ni tidak sah, mana kafir, kekal neraka. Berat tu. Kerana dibilangkan oleh mereka bahawasanya memikirkan pada dalil itu ialah wajib usuli. Wajib secara usul. Maka pendapat ni lemah. Walaupun lemah, kita kena berjaga-jaga. Syadik sangat. Syadik pun syadik, lemah pun lemah. Tapi itu pendapat ulama tu. Qaul yang rajih, yang kuat, iman muqallid yang yakin tadi tu sudah sah. Mana dia mukmin. Dia mukmin yang sah. Mana akidah dia tu sahihah. Tetapi berdosa dia kerana tinggal mengaji. Tinggal memikirkan pada dalil. Jika dia tu ahlin nazar, mana orang yang berkeahlian untuk belajar. Mana ada sifat pendengar, penglihatan, kepala otak dia pun tak ada. Orang panggil bengong kelu gapo reti 1 tambah 1 2. Orang duit suruh pergi beli kedai rucik gula sekilo pun dia boleh pergi beli. Mana tu orang tu ahli nak belajar lah tu. Supaya kucing kalau kita pergi bui duit ke dia suruh beli gula, tak tahu siapa kedai rucik, jangan kata nak balik mula rumah bawa gula kata ni. Kenapa kucing, lembu, kobra, ayam, itik ni bukan jenis makhluk hak berkeahlian untuk mengaji. Itu dah. Tetapi berdosa dia sebab apa? Sebab dia tidak gunakan akal fikiran dia untuk mengaji. Itu. Maka mesti dia kena tahu dalil, mesti sekurang-kurangnya dalil ijmali. Di dalam usulul aqaid wajib kena tahu dalil. Wajib kena tahu dalil. Tetapi perkara-perkara yang furu'ul aqaid, cabang-cabang akidah, mana cabang pegangan, ada orang panggil perbahasan yang halusi, sehingga berselisih pendapat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah tu sendiri, maka hak tu tidak perlu, tidak disyarat kepada mengetahui dengan dalil. Tak perlu. Kerana susah ngaji perkara tu sendiri, tu orang panggil min ghawamid ilmil kalam. Min ghawamid ilmil kalam, perkara yang dalam-dalam di dalam perbahasan ilmul kalam. Sebab tu
Jangan kita pukul rata bila cara berakidah ni semuanya kena tahu dari belakang nyanyi orang kampung, selok lah orang kampung. Hak usulul aqaid pun ramai mana orang tak reti dalil. Jangan kata nak reti dalil bila sifat Tuhan pun tak tahu kadang-kadang. Yang kata kidam, gapo kidam? Udah ke apa sini? Kidam tak tahu gapo kidam. Bakok, akak, kuih akak tu. Sifat pun tak tahu lah. Jangan kata nak tahu dalil. Sini. Hazu. Baik. Mana yang ketiganya baqaun. Baqa ni masdar daripada baqiya yabqa baqaan. Terjemah Melayu, arti ni terjemuh. Arti makna balik bahasa. Naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arabnya sebut baqa, Melayu kita sebut kekal. Tu kekal. Kekal lagu mana tu? Ni jadi panjang sikit ni. Nak kena tahu makna supaya kita tu tidak mari keliru, semabul orang Kelantan panggil. Semabul ni makna keliru. Antara kita kata Tuhan kekal dengan makhluk kekal di dalam syurga, dalam neraka. Kan gitu kan? Hak mana masuk syurga, masuk neraka, hak kafir kekal dalam neraka. Hak mukmin kekal dalam syurga. Kekal juga. Pas Tuhan pun kekal sama Tuhan dengan makhluk. Tu tak kenal Tuhan tu dia panggil. Jadi kenal Tuhan ni boleh tamyiz, boleh beza. Sifat Tuhan, sifat makhluk tak sama. Itu sebab tu jadi lama tu kalau nak baca peru-peru habis berapa minit, berapa saat jadi sifat 20 ni artinya kekal. Keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan-salahan ia bagi segala yang baharu. Kelimanya boleh tak baca lagu tu baik duduk di rumah tak sobat kuliah maghrib tak apa. Yang kita nak mengaji ni nak tahu kemah, tahu reti kemah dalam hati. I'tiqad tu kemah dalam hati. Itu kalau gitu kekal Allah Ta'ala ni kekal zati dia panggil. Kekal ya bahasa diri dia sendiri, bukan diperkekalkan oleh orang lain. Itu maksud gitu dah. Ada pun kita kata makhluk ni kekal makhluk ni aradi, yang ni artinya diperkekalkan. Sebab tu tak guna dengan baqa, kita guna dengan khalada yakhludu khuludan khalidina fiha, kekal juga tu. Tapi isyarat kekal tu isyarat kekal aridi. Apa kekal aridi ni? Diperkekalkan oleh Allah, bukan kekal dengan makna kekal diri dia sendiri tu memang pesen dia dah, bahasa dia dah kekal, tak menasa tidak. Maka apabila telah sabit dah kita i'tikad Allah Ta'ala tu sedia, Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan bagi ada dan tidak berubah. Tidak ada permulaan bagi ada. Wujud la awwala li wujudihi wa lam yataghayyar. Tidak ada permulaan bagi ada dan tak berubah. Bila sabit dah kita i'tikad Allah Ta'ala tu qidam, artinya la awwala li wujudihi wa lam yataghayyar, tidak ada permulaan bagi adanya dan tidak terima perubahan, automatik selalu dah reti dia tu baqa. Dia tu kekal. Apa? La nihayata li wujudihi, tidak ada kesudahan bagi adanya dan tidak berubah juga. Alam yataghayyar, tak berubah. Sebab apa? Sebab dua sifat ni dia saling lazim berlaziman. Mana lazim berlaziman ni? Beriringan dia panggil. Bahasa kita kata mengautomatikkan. Beriringan. Dia tak boleh salah satu. Dia sedia tapi tak kekal. Bohong selalu dah. Dia kekal tapi tak sedia. Tak boleh terima selalu dah. Kalau ternafi salah satu, nafi juga satu lagi gitu. Idzan tafal qidamu intafal baqa'u aidan. Itu kaedah. Bila ternafinya qidam, ternafi juga baqa. Kullu ma sabata alaihil qidamu sabata alaihil baqa'u aidan. Tiap-tiap yang tersabit, sabitlah bagi dia tu oleh sedia, tidak ada permulaan bagi ada dan tak berubah,
pasti sabit juga dia kekal, tidak ada akhir bagi ada dan tak berubah. Sebab apa? Sebab tidak ada yang mengadakan dia. Nah, kalau dia tu ada permulaan bagi ada, pasti dia terima perubahan, dan pasti juga dia ada pengakhiran, kerana ada yang mengakhirkan dia, ada yang mengawalkan dia. Yang mengawalkan dia itulah orang panggil Khaliq, Tuhan. Macam gitu ada permulaan bagi ada, betul tak? Ada. Maka sebab tu kita ni berubah tak? Berubah. Nah, masa lahir dulu bukan duk besar ni, betul tak? Lahir pada perut mak besar-besar ni dulu dah. Dah. Halus kecil lagi. Halus kecil. Nah, lama-lama besar-besar berubah tak? Berubah. Tu tengok. Maka terima dah ada akhir dia. Terima. Kerana ada yang mengadakan dia, yang merubahkan dia, ada juga yang mengakhirkan dia. Yang ni yang mematikan dia, yang meniadakan dia. Itu. Itu lagu tu dah. Maka Tuhan dah tak ada yang menciptakan dia, tak ada yang menjadikan dia, tak ada yang mengubahkan dia, maka tak ada juga yang nak meniadakan dia. Tak ada. Kerana dia yang mengada dan dia yang meniada. Ada tu ni. Tu maka sifat bakak ni juga sebenarnya kita telah faham dalam sifat wujud. Kidam pun faham dalam wujud, bakak pun faham dalam wujud sebenarnya. Sebab ulah balik makna wujud, makna ada Allah tu dengan makna wajibul wujud. Wajib ada. Apa makna wajib ada? Mesti ada, ngoti sungguh ada, tak terima nak kata tak ada. Itu makna wajib ada. Bukan wajib Tuhan ada dengan makna Tuhan kalau tak ada masuk neraka, bukan. Ada orang buat ngaji apa sifat 20 kata Allah wajib ada. Kalau Allah tak ada masuk neraka Allah Taala. Ingatkan wajib tu supaya wajib semaya, wajib puasa weh. Tuhan ni bukan mukallaf nak ayat nah. Tuhan ni bukan mukallaf, bukan satu makhluk, bukan yang diberati dengan hukum taklifi di atas dia, bukan. Nah, sebab tu kalau ayat Quran kata kataba ala nafsihi rahmah, Tuhan memperwajibkan di atas diri dia tu rahmat, kasih belah. Apa makna wajib situ? Bukan wajib dengan makna Tuhan kalau tak beri rahmat masuk neraka lah Tuhan, kalau buat azab kepada makhluk dia kan. Enggak wajib atas dia. Kena buat baik pada makhluk dia. Kalau tidak Tuhan masuk neraka juga kalau doa jahat kepada makhluk. Bukan gitu maksud dia. Kalau gitu Tuhan tu makhluk, mukallaf, makhluk juga, hamba juga dia, kena diberati dengan hukum syarak. Siapa dia pula syaraknya situ? Sedekah Allah lah syarak. Nah, Tuhan lah tukar yang buat undang-undangnya. Jadi makna kata-kata ba'ala nafsihi rahmah, Tuhan memperwajibkan di atas diri dia tu rahmat dengan makna apa? Yakni sifat rahmat, sifat rahman rahim tu kalau kita pakai makna sifat zat, maka wajib orang panggil pada akal kita bahawasanya Allah bersifat dengan rahman dan rahim. Itu. Kalau kita pakai makna sifat fi'il, kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat qudrat, harus Tuhan berbuat baik pada hamba dia. Sama juga Tuhan kata dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di atas diriku. Tuhan pun haram juga. Nah, mana kalau Tuhan buat masuk neraka Tuhan gitu. Ni. Bukan makna haram tu bukan. Kena faham. Bukan haram hukum taklifi. Apa maksud haram itu? Tanazzahu. Nah, ta'ala Allah, maha suci, maha tinggi, tersuci, tertinggilah Allah Ta'ala daripada bersifat dengan zalim. Itu maksud. Mana zalim tu perkara yang mustahil ala Allah, muhalun ala Allah, perkara yang tentu tidak di atas Allah Ta'ala. Itu. Nah, kalau kita makna zalim tu dengan makna tasarrufus syai' fi ghairi milkihi, mempergunakan sesuatu yang bukan dalam milik dia, maka zalim ketika itu mustahil ala Allah, mustahil atas Allah Ta'ala. Nah, kerana semua makhluk ni ialah milik Allah. Apa makna milik? Al-ihtiwa'u 'ala syai' wa ma'a qudrati istibdadi bihi. Nah, menguasai di atas sesuatu serta kuasa mampu untuk melakukan apa-apa saja kepada sesuatu tersebut.
Itu dia panggil milik. Macam kita memiliki kereta, kita menguasai di atas kereta tersebut. Ikut kita nak cak warna gapo apa suka hati kita, mengurus kereta kita. Itu maknanya milik kita. Itu ni. Tapi milik tu milik majak je. Nah, pinjamnya je. Bawa mati tukar lah dalam gerai tu nama orang lain pula. Nah, bukan milik mutlak. Kalau kita ni milik muqayyad, milik kait. Kait tu apa? Sementara hidup sebelum mati. Gitu lah. Jadi orang duk bangga sangatlah. Rumah besar, duit banyak, kereta besar, bini besar, banyak ekor pula tu anak. Tosah. Sebab apa? Kita milik tu sementara hidup sebelum mati. Milik dengan kait, milik dengan majak saja. Pemilik mutlak siapa? Allah. Allah pemilik mutlak, tak ada kait dah dia. Kena tu ni. Maka makhluk ni tak ada syak ragu-ragu, milik Allah. Betul tak? Milik Allah. Nah, tu. Maka sebab tu, walaupun harus pada akal, kalau Allah nak memasukkan hambanya yang taat ibadat pada dia dalam neraka, harus pada akal. Tetapi tidak dinamakan perbuatan Allah tersebut zalim. Tak dinama. Bukan zalim dah. Sebab apa bukan zalim? Moga dia milik dia. Hamba yang buat taat tu milik siapa? Milik Allah. Ikut Tuhan. Mana gitu. Tak berlaku zalim atas Tuhan. Walaupun begitu, walaupun Tuhan nak masuk ke hamba dia yang taat ibadat tu dalam neraka, tak timbul isu zalim. Sebab apa? Hamba dia milik siapa? Milik dia. Ikut dia nak buat lagi apa pun. Nah, itu semata-mata akal. Nah, tapi kalau tilik janjian Quran hadis, maka ketika tu datang hukum aridi. Mana Tuhan janji orang taat ibadat nak masuk dalam syurga. Orang hak deraka maksiat kupu nipak, Allah Taala janji nak buh dalam neraka. Orang hak amal ibadat taat nak buh dalam syurga. Itu maka innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan mungkiri janji dia. Gitu. Adapun sebahagian ulama Maturidiyah, dia berpegang bahawasanya zalim tu dengan makna wada'u syai' fi ghairi martabatihi, letak sesuatu tidak pada tempat dia. Maka zalim dengan definisi seperti ni tidaklah jadi mustahil di atas Allah. Mana haruh tetapi Tuhan tidak akan sekali-kali buat zalim pada hamba. Kenapa? Kerana ikhtaron, kerana Allah Ta'ala tertudah nak pilih buat rahmat kepada hamba. Gitu. Ala sabilil ikhtiyar, di atas jalan pilihan, ketentuan Allah nak buat rahmat pada hamba. Bukan ala sabilil wujub. Beza dah. Mu'tazilah mustahil Allah Ta'ala buat zalim pada hamba. Kenapa? Wajib Allah Ta'ala buat baik dan terlebih baik pada hamba. Beza tu Mu'tazilah tu lagu tu. Nah. Jadi hok duk geger dalam Facebook sakit kepala hamba, susu jawab sikit kita jawablah. Jadi kesemuanya sepakat Allah tidak melakukan kezaliman kepada hamba. Khilafnya dari sudut zalim tu definisinya apa? Apa zalim? Jadi kalau hok berpegang zalim dengan makna tasarrufus syai' fi ghairi milkihi, maka zalim tu mustahil ala Allah. Inilah pendapat majoriti, jumhur dan kebanyakan ahlus sunnah wal jamaah, terutama mazhab al-asy'ariyah dan maturidiyah sekali. Ada segelintir maturidiyah yang mengatakan zalim itu bukan maknanya tasarrufus syai' fi ghairi milkih, tapi wada'u syai' fi ghairi martabati, letak sesuatu tidak pada tempat. Maka bila begitu tidak menjadi satu kemustahilan di atas Allah. Tetapi Allah tidak sekali-kali pilih untuk buat zalim pada hamba. Sebab apa? Kataba ala nafsihi rahmah, inni haramtu zulma ala nafsi. Maka sekali-kali Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya di atas jalan ketentuan, kehendak Allah sendiri nak buat baik pada hamba. Itu bukan di atas jalan wujub. Beza Mu'tazilah kata Allah sekali-kali tidak akan buat perkara yang zalim, perkara yang jahat pada hamba di atas jalan kemestian di atas Allah Ta'ala. Wajib. Mana?
wa man yakul fi'lus salahi wajabah 'alal ilahi qad asa al adabah. Barang siapa yang mengiktikadkan Allah wajib buat baik kepada hamba dia, nah maka orang ni benar-benar jahat adab terhadap Allah. Nah, wajib buat baik, wajib akal. Sebab tu Mu'tazilah kata Allah sekali-kali tidak akan buat perkara yang tidak baik pada hamba. Nah, tu lepas tu perkara yang tidak baik yang hasil daripada hamba ni mana? Kufur, fasik, maksiat, kejahatan berapa ni, hamba tu sendiri yang buat, hamba tu sendiri yang menentu, dan hamba tu sendiri yang menjadikan kejahatan, bukan Allah dak. Tu Mu'tazilah. Nah, ada pun kita orang ahli sunnah wal jamaah dah, hamba tu memilih dan usaha buat jahat, hakikat yang menentu dan yang menjadi Allah. Nah, hamba tu yang memilih dan berusaha buat baik, hakikat yang menentukan buat baik hamba dan menjadikan perbuatan buat baik hamba ialah Allah. Nah, jadi wajaizum fi haqqihil ijadu wa harus wa tarku wal isqa wal is'adu, harus pada hak Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk, meniadakan makhluk, mencelakakan makhluk dan memperbahagiakan makhluk. Harus, tak ada masalah ke apa bagi Allah Ta'ala. Moga dia kan. Itu lagu tu habis. Jadi tak payahlah kita duduk berkelahi panjang-panjang siapa pening habis orang jeng pala otak habis orang kata ni. Cukup kita apabila sudah masyarakat kita ni fahadah bahawasanya ahli sunnah wal jamaah jumhurnya beriktikad bahawasanya kezaliman itu perkara mustahil atas Allah. Maka kita bawa tu tak suruh jadi pening orang kampung. Mustahil Allah, mustahil sejak di awal lagi. Perkara tentu tidak, seperti tak ada Allah, binasa Allah, baharu Allah, zalim Allah, sama setara. Apa? Perkara tentu tidak lagi, tak ada pada zat Allah Ta'ala. Perkara mustahil pada akal kita, pada hak Allah Ta'ala. Gitu. Kalau kita nak bawa juga pendapat-pendapat yang kecil-kecil, yang wakila dalam ahli sunnah, jadi pening. Jadi pening orang kapung jadi kata ni. Tak ada orang panggil hikmat. Tak ada hikmat dalam kita berdakwah. Barangkalinya wallahu a'lam, tujuannya khalif tu'raf. Waktu kita bimbang apa khalif, kita buat menyalahi dengan hak ramai-ramai dah tahu, tu'raf kita akan jadi sahu. Dikenali oleh orang. Siapa ni? Hebat dia pelik pada orang sikit dia ni. Orang lain pakai gini belaka, pakai baju Melayu, dia mari masjid pakai kapekak saja, atas sikit pada pusat tutup, lepas tu bawah sikit pada lutut, relax maya jemaah. Pelik gitu, pelik tak? Pelik jadi. Orang lain pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai sokok, dia seorang mari dengan kapekak saja-saja. Tapi pelik tak? Pelik. Orang pakai tengok, bapa dia ni, baju tak pakai. Jadi dikenali. Takut bimbangnya tujuan kita lagu tu. Tak payah kita nak menegak-negakkan benar-benar yang basah. Cukuplah kita menjalani sebagaimana hak dipelajari oleh ramai-ramai orang kita. Tuhan ni mustahil buat zalim. Mustahil kezaliman di atas Tuhan. Walaupun harus pada akal Allah Ta'ala nak buat terbalik. Mana dia nak mengazab ke orang buat taat, nak memberi nikmat syurga kepada orang buat maksiat, harus. Tapi tidak dinamakan diri harus Allah Ta'ala buat terbalik lagu tu zalim. Sebab apa? Sebab makhluk tu milik Allah. Ikut Allah nak buat lagu mana pun. Gitu. Habis. Tu jawab sikit hak dia muduk gegak dalam Facebook ke apa tu. Kalau gitu, bila dah kita kata Tuhan tu sedia, tak ada permulaan bagi ada dan tak terima perubahan, automatik selalu dah dia kekal. Apa? Tidak ada akhir bagi ada dan tak terima perubahan. Dua sifat ni sebenarnya maknanya sudah kita tahu di dalam perbahasan wajib ada Allah Ta'ala. Apa makna wajib ada? Ulah balik hari itu, wajib ada Allah Ta'ala makna ngoti ada Allah Ta'ala ni, tak terima Allah Ta'ala tu nak dikatakan tak ada. Tak terima tak ada yang dahulu, tak terima ada Allah berhubung dengan tiada, dan tak terima tak ada pada masa tak boleh. Ternafi adamus sabiq wa adamul lahik wa adamul hal wal istiqbal. Gitu.
Tak terima tak ada yang dahulu, tak terima tak ada yang sekarang dan lagi akan, dan tak terima ada Tuhan itu berhubung, bercantum, akan bertemu dengan tiada. Tak terima. Adapun ada kita tu didahului oleh tiada. Sambil-sambil ada ni terima, nak kata tak ada sekarang. Dan selagi akan bertemu dengan tak ada. Dan pasti ada kita ni lagi akan jumpa dengan tak ada. Tu ada kita. Jadi kita tu mumkinul wujud, harus ada. Bila harus ada, harus tiada. Ada pun Tuhan wajibul wujud, mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Makna bakok ni sudah difahami dah juga dalam sifat wujud. Tetapi ulama kita tidak memberi kelonggaran kepada kita untuk mengetahui tentang akidah ni dengan secara auto. Tak boleh, dia kena manual juga. Kalau belajar kereta dulu memang tak boleh auto, kena manual. Tapi sekarang ni bawa kereta ada hak kelas auto dah. Tu boleh belajar. Orang ambil lesen tu ambil lesen auto. Tapi kalau lesen auto tak boleh bawa lah manualnya, dia mau ayat. Tu. Tapi dalam bab akidah ni dia tak boleh auto dah. Dia kena manual. Mana so. Sebab apa? Li'anna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam medan ilmu aqaid, ilmu akidah ni besar bahaya dia. Kalau tidak fasik mubtadi', kufur wal iyadzu billahi min zalik. Maka kerana tu cermaknya ulama kita ni tak boleh tahu dah sifat wujud pada itu lakar cara mukhalafah. Tak boleh. Kena lalu so. Gitu dah. Maka bila sebut kata mesti Allah Ta'ala kekal, apa makna kekal? Dengan makna tidak ada akhir bagi ada dan tak terima perubahan. Tentu tidaklah lawanya, tentu tidak lawan dia. Itu. Lama gapo lawan kekal? Binasa. Apa makna binasa? Ada akhir bagi ada dan terima perubahan. Itu dia panggil binasa. Macam kita ni. Ada akhir bagi ada kita di alam ruh. Ada akhir ada kita di alam rahim. Ada akhir ada kita di alam dunia. Ada akhir ada kita di alam barzakh. Kemudiannya nanti akhirat tak ada akhir bagi ada kita kerana diperkekalkan oleh Allah. Gitu dah. Bukan tak ada akhir tu makna sebab kita sendiri jadi tak ada akhir dah. Tuhan yang memperkekal. Sebab tu kekal kita tu kekal aradhi. Tak berubah tak kita? Berubah. Di alam roh mula tidak gini. Gini kau. Kena minum air, kena makan nasi, kena tak ada. Ni di alam roh dulu. Tak ada. Tak perlu udara, tak perlu kereta, tak perlu rumah, tempat tinggal, tak perlu. Tapi kita ada dulu. Al-arwahu junudum mujannadah. Dalam hadis Nabi sebut, bermula roh tu seperti tentera-tentera yang berbaris. Mana-mana yang telah pun berkasih sayang di sana, berkasih sayang juga di sini. Mana-mana hak berkelahi dah di sana, berkelahi pula di sini. Tu Nabi sebutlah hadis. Hak mana di alam roh mula senyum dah, maka di alam dunia senyum pula. Mana-mana hak alam roh mula tu bakai dah tengok dah. Muruh aku ni tak boleh nak duduk temu rapat malam. Di dunia ni bala pula katanya. Itu hadis sahih tu hadis sahih Bukhari sebut gitu. Di alam barzah. Di alam barzah dia lakar tu. Di alam rahim. Dak akal lagi bego McDonald ke apa. Tak ada lagi baju ke apa. Tapi jasad tu ada dah. Duk dalam perut mak dalam rahim. Makan gapo hok mak makan tu pun tak masuk sebutir apa hok mak makan. Itulah gitu dah. Pas tu bik di alam dunia pula. Berubah daripada kecil, besar sikit, besar, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua bangka. Nak mati esok lola. Berubah tak? Berubah tu. Di alam barzah pula lain pula kitanya. Hidup antara dunia dengan akhirat, tengah-tengah. Nanti dibangkit pula di alam akhirat tu dengan jasad diubah oleh Allah Ta'ala. Ada ni tingginya seperti Nabi Adam. Hak mana hak orang taat, hak mukmin, hak orang soleh, wajah bercahaya, comel, segok,
Hak mana hak negro kau gapo kalau mukmin soleh gak semak-semak belaka tak ada dok negro Melayu dah tika tunyo. Nah, dia kira amal dia kata. Dia kira amal hak di dunia mula. Tu. Bubuh lah tu. Bubuh. Tu orang panggil binasa. Tuhan tak lagu tu. Tuhan tak binasa. Tentu tidaklah lawan bagi kekal. Gapo lawan bagi kekal? Lawan tu makna tak boleh beripu sekali. Kita duk ulas sama sebab dia mau menganjing kuat mengaji sifat 20. Kata Tuhan wujud artinya ada siapa? Ada Allah. Lawan ada tiada siapa? Tiada Allah. Tak dia ada Allah, lawan tak ada Allah. Buat menganjing gitu. Lawan tu bukan bergocoh ayat ke dia. Lawan tu maknanya tak boleh beripu sekali. Itu makna gitu. Did dia panggil. Wa didduha. Did artinya lawan lah dalam bahasa kita. Lawan apa makna? Tak boleh beripu sekali. Ada tak boleh beripu sekali dengan tak ada. Kalau ada, kalau tak ada. Gitu. Nah, pendengaran tak boleh beripu sekali dengan pekak. Tak boleh. Kalau ada pendengaran tak pekak. Kalau tak ada pendengaran pekak. Gitu. Kita doa ayat sama dah contoh. Tengok orang tu masuk kok parking orang OKU cacat. Turun kereta kita pun tanya, abang ni cacat ke? Nah, dia pun kata saya tak ada sifat pendengaran. Oh, pekak. Kita kata pekak. Tak. Saya tak pekak. Saya tak ada sifat pendengaran aja. Boleh terima pala tak kita. Oh, tak ada pendengaran itu pekak lah. Tak, saya tak pekak. Saya tak ada sifat pendengaran. Iyalah tak ada pendengaran itu pekak. Dok dia kata tak ada pendengaran. Tak ada pendengaran itu pekak bodoh ni. Pekak tu maknanya tak ada pendengaran. Kalau ada pendengaran tak pekak. Gitu dia boleh beripung dua tu. Tak boleh. Dia tak boleh beripung. Dia salah satu. Maka bila kita kata Tuhan tu kekal mesti binasa tentu tidak. Dia tak boleh beripung sekali dua tu. Tu maksud dia dengan kata lawannya. Ya dalam kitab kita ni tak ada lawan ni. Dia pakai bilang gitu. Sebab dia harap kau orang mengajarlah hurai dengan secara terperinci. Maka bila kita dah reti lagu tu, pegangnya kita tu kemah dalam hati kita. Iktikad, tambah, simpu kemah. Mana? Tuhan mesti kekal. Binasa Tuhan tentu tidak. Kemah dulu. Tak terima dah kalau orang mari cerita, "Weh, Tuhan mati dah kemarin." Hoi. Tak terima mati ku mana? Nah, al-hayyu la yamut. Tuhan yang hidup, maha hidup, tak akan mati. Maka pegangan kita yang kemah tadi tu jangan kerana tok guru, ustaz saya hok royak. Lama orang tanya, mu iktikad Tuhan kekal ke mana? Mesti binasa Tuhan. Tak terima kawan, tak terima apa tak. Mu tahu di mana? Ustaz Pak royak Rabu malam kami, minggu kepak. Tak ada gitu. Pegangan kita tu taklid dia panggil. Salah kau saya mari ubah pula cerita dak ni. Tok guru mari ubah pula. Tuan-tuan, hak mau mengajar mula Tuhan kekal tak betul. Tuhan mati dah mari dulu ni. Tuhan binasa dah. Siap buat kita. Oh ya kau ustaz. Sungguh ni. Kau mati dah Tuhan, tak ada binasa dah Tuhannya. Boleh gitu. Ni bahaya mukallid. Nak ikut mulut orang tak boleh. Kena dalil sendiri. Mesti al-jazmul mutabiqul haqqi itu nasyiatun anid dalili. Mesti benda hak kita pegang kemah yakin jazam putus tadi itu serta kena dengan yang hak yang sebenar hasil daripada dalil. Mana dalilnya? Dalilnya hak mudah sekali, makhluk ini. Itu mudah. Baharu alam ini. Makhluk ni lah yang menunjuk dalil Tuhan tu kekal. Kalau Tuhan tu binasa, pasal apa pula hak duk tadbir makhluk ni? Nah. Jangan main-main. Siapa hak duk buat putar kipas ni? Siapa hak menyejukkan ekor ni? Siapa yang mencerahkan lampu ni? Siapa yang menggerakkan kita, yang mengeluarkan suara daripada mulut kita ni? Siapa yang beri kemampuan untuk kita boleh dengar gapo suara hak keluar daripada mulut orang lain ni? Siapa hak boleh beri kita bergerak, diam, tidur, ngatuk, sakit perut nak berak, ketuk busuk gapo? Siapa? Berkelip mata, siapa? Yang mentadbir tu siapa? Kalau dia binasa. Maka ada makhluk ni. Baharu makhluk ni menunjukkan kekal Allah Ta'ala.
Kalau dalam Qurannya hak dalam surah Ar-Rahman tu jelas dah. Cuma kena bahas lagi lah. Mana? Tuhan kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap suatu itu hancur lebur semuanya, binasa. Fana binasa habis. Kullu situ mana kullu majmu'. Sebab apa? Sebab ada dak hak Tuhan tak binasa? Ada. Mana? Lebih kurang 10 perkara. Nah, Arash, Qalam, Luh Mahfuz, apa lagi weh? Sirat, Mizan, syurga, neraka. Nah, apa lagi? Ruh. Nah, apa lagi hak Tuhan tak binasa? Jasad para nabi 9 dah tu. Apa lagi? Ada lagi tak ingat. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab cukup 10. Gapo ajbuz zanab? Iaitu tulas sulbi kita. Tulas sulbi kita tu dipanggil ajbuz zanab. Hak tu Tuhan perkekal. Hancur jasad ni, tulas pun repuk habis dah ni. Ajbuz zanab Tuhan perkekal. Tu. Nah, bila ditiup sangkakala yang kedua, ajbuz zanab ni sambung habis jadi jasad balik. Nah, masuk balik roh lah dalam jasad. Jasad rupa lain pula adalah rupa atas amal adalah hak kita letung ada muka dulu putih, melepok, comel. Comel, jelita, handsome, segok. Hidung macam penyakut baju tu. Di ke mana di dunia. Tapi oleh kerana kafir, fasik, zalim, munafik, maka akhirat esok hidup kepek, muka hitam, jalan atas, jalan dengan muka busuk manga baunya. Tu. Tapi dengan jasad Tuhan salin jasad baru. Itulah kata bunyi dah totek-totek gitulah masa ni metah. Nak azan dah tu. Bunyi ni. Untuk bila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة.
quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi 10 perkara tu Allah perkekalkan. Bukan kekal hak bahasa zati bukan. Nah. Apa tadi? Arash, qalam, luh mahfuz, mizan, sirat, syurga, neraka, ruh. Nah. Jasad para nabi, anbiya, mursalin. Kemudiannya ajbudzana, atau 10 perkara Allah perkekal. Jadi tak termasuk dalam kullu man 'alaiha fa. Tiap-tiap sesuatu tu binasa semua. Atau boleh kita kata kullu tu kullu jami', semua sekali. Dengan makna 10 tadi tu harus dibinasakan. Tapi Tuhan tak membinasakan. Maksud juga boleh juga kata semua pun binasa. Mana masuk dalam kata boleh binasa. Ni. Patu hak kakak wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau terjemuh sebutir-sebutir, wa yabqa, dan yang kekal, wajhu, wajah, muka. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah bagi Tuhannya, muka bagi Tuhannya yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Mari fuak-fuak karut, dia kata Tuhan pun mati jugalah sekali. Berapa? Muka je hak kekal. Tangan kaki habis hancur lebur belaka. Ni bahaya ni. Faham Quran dengan literal. Lepas tu apa makna muka situ? Sebut muka tapi naknya ialah zat. Min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay zatun. Sebut wajah tapi naknya ialah ialah zat itu. Kenapa? Kerana muka tu bukan Tuhan mana ada muwajah, mana ada muka. Muka-muka ni kita ni ada ni. Kalau pun nak dikatakan muka lafaz saja, maknanya serah pada Allah. Ataupun muka tu ialah satu sifat, sifatan min sifatillah. Apa hakikatnya? Wallahu a'lamu bihaqiqatih. Allah yang Maha mengetahui. Bukan muka gini dah. Muka pitu, muka kuala, muka kita. Bukan. Hak ni makhluk. Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Ingat baik-baik tu. Baik. Jadi yang kekal hanya zat Allah Taala saja. Satu-satunya zat yang mempunyai segala kemuliaan dan keagungan. Habis. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah. Sudah molek. Malam ni tidak ada perbahasa yang payah-payah sangat ni. Mudahnya. Sebab buat kita boleh faham dah tu. Daripada sifat wujud lagi, makna ni diulang-ulang. Sifat kidam, makna ni juga diulang. Bakok ni ulang lagi. Kalau tak faham benar tu, benar tu kena makan buah kismis banyak lagi ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung semula pula insya-Allah. Keempatnya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Artinya bersalah-salahan ia Allah
bagi segala yang baharu. Ni panjang sikit nanti insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian